Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Pejuang mempertikaikan kenyataan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bertindak adil dan tidak berat sebelah dengan membandingkan cara agensi itu menangani kes melibatkan ahli politik yang menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan mereka yang tidak mendukungnya. Ketua Penerangan Pejuang Muhammad Rafiq Rashid Ali membangkitkan siasatan SPRM terhadap bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi yang menurutnya jelas menunjukkan amalan dua darjat. Melawan rasuah dan salah guna kuasa itu baik, tetapi tidak baik apabila SPRM dilihat aktif dalam kes-kes yang melibatkan individu yang melawan Perdana Menteri. Sebaliknya, darjat lain pula yang bersama dengan Perdana Menteri. Pada awal 2024, Ismail Sabri Yaakob telah pun dipanggil untuk siasatan. Kemudian isu ini senyap sepi, tiada sebarang berita hinggalah urah-urah pertukaran kerajaan di media sosial. Ditambah pula, keberanian dan lantang Ismail Sabri Yaakob mempersoal kerajaan dalam isu tarif elektrik. Berbeza pula dengan kes Timbalan Perdana Menteri 1, dituduh dihadap ke mahkamah, didapati prima facie, dipanggil bela diri, tetapi tiba-tiba pada September 2023 dipohon DNA 47 kes oleh pendakwa raya. Apa yang disiasat dari September 2023 sehingga sekarang 17 bulan, tiada berita, tiada perkembangan soal Rafiq. Pada Isnin, Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan kepada media bahawa Ismail Sabri Yaakob merupakan suspek dalam siasatan mereka berkaitan dakwaan rasuah melibatkan perbelanjaan kerajaan dalam program Keluarga Malaysia. Pada sidang media, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang mempamerkan sejumlah besar wang tunai dan 16 jongkong emas bernilai lebih RM177 juta yang disita dari sebuah rumah yang dikaitkan dengan pembantu ahli Parlimen Bera itu, Azam Baki menafikan tindakan agensi itu bermotifkan politik. Bagaimanapun, Rafiq menyenaraikan beberapa kes lain yang melibatkan ahli politik yang rapat dengan Anwar tetapi masih belum diselesaikan. Di manakah hilangnya taring SPRM berkenaan kes bekas setiausaha politik Anwar Ibrahim berkaitan high-tech padu RM1 bilion? Kemana perginya keberkesanan dan semangat Azam Baki di hadapan media bagi kes dakwaan Adun Sabah yang video dan audio tular seantero negara? Mengapa tiada sidang media dan siasatan terbuka SPRM berkaitan skandal 10 juta di DBKL yang membabitkan orang parti Perdana Menteri sendiri? Lupakah SPRM mengenai skandal RM97 juta terkait seorang bekas menteri dalam parti dalam kerajaan katanya? Rafiq mendakwa SPRM mengamalkan dua darjat dan digunakan sebagai alat untuk mengancam mereka yang menentang Perdana Menteri. Tegasnya, SPRM akan terus dilihat sebagai alat politik selagi tidak diletakkan di bawah pengawasan Parlimen
supaya agensi itu boleh diperiksa dengan lebih telus lagi. Pejuang mempertikaikan kenyataan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bertindak adil dan tidak berat sebelah dengan membandingkan cara agensi itu menangani kes melibatkan ahli politik yang menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan mereka yang tidak mendukungnya. Ketua Penerangan Pejuang Muhammad Rafiq Rashid Ali membangkitkan siasatan SPRM terhadap bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi yang menurutnya jelas menunjukkan amalan 2 darjat. Melawan rasuah dan salah guna kuasa itu baik, tetapi tidak baik apabila SPRM dilihat aktif dalam kes-kes yang melibatkan individu yang melawan Perdana Menteri. Sebaliknya, darjat lain pula yang bersama dengan Perdana Menteri. Pada awal 2024, Ismail Sabri Yaakob telah pun dipanggil untuk siasatan. Kemudian isu ini senyap sepi, tiada sebarang berita hinggalah urah-urah pertukaran kerajaan di media sosial. Ditambah pula, keberanian dan lantang Ismail Sabri Yaakob mempersoal kerajaan dalam isu tarif elektrik. Berbeza pula dengan kes Timbalan Perdana Menteri 1, dituduh dihadap ke mahkamah, didapati prima facie, dipanggil bela diri, tetapi tiba-tiba pada September 2023 dipohon DNAA 47 kes oleh pendakwa raya. Apa yang disiasat dari September 2023 sehingga sekarang 17 bulan, tiada berita, tiada perkembangan soal Rafiq. Pada Isnin, Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan kepada media bahawa Ismail Sabri Yaakob merupakan suspek dalam siasatan mereka berkaitan dakwaan rasuah melibatkan perbelanjaan kerajaan dalam program Keluarga Malaysia. Pada sidang media, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang mempamerkan sejumlah besar wang tunai dan 16 jongkong emas bernilai lebih RM177 juta yang disita dari sebuah rumah yang dikaitkan dengan pembantu ahli Parlimen Bera itu, Azam Baki menafikan tindakan agensi itu bermotifkan politik. Bagaimanapun, Rafiq menyenaraikan beberapa kes lain yang melibatkan ahli politik yang rapat dengan Anwar tetapi masih belum diselesaikan. Di manakah hilangnya taring SPRM berkenaan kes bekas setiausaha politik Anwar Ibrahim berkaitan high-tech padu RM1 bilion? Kemana perginya keberkesanan dan semangat Azam Baki di hadapan media bagi kes dakwaan adun Sabah yang video dan audio tular seantero negara? Mengapa tiada sidang media dan siasatan terbuka SPRM berkaitan skandal 10 juta di DBKL yang membabitkan orang parti Perdana Menteri sendiri? Lupakah SPRM mengenai skandal RM97 juta terkait seorang bekas menteri dalam parti dalam kerajaan katanya? Rafiq mendakwa SPRM mengamalkan 2 darjat dan digunakan sebagai alat untuk mengancam mereka yang menentang Perdana Menteri. Tegasnya, SPRM akan terus dilihat sebagai alat politik selagi tidak diletakkan di bawah pengawasan Parlimen supaya agensi itu boleh diperiksa dengan lebih telus lagi.